Muhammad Airman adalah penyeri hidup buat Nadim Ejaz dan Aira Nadira. Kehadiran permata yang paling bernilai. Suami isteri masing-masing cuba sehabis baik membahagiakan Airman. Pada awalnya, mereka dalam fasa pembelajaran dalam membesarkan anak. Lama-kelamaan, mereka sudah biasa untuk harungi pelbagai ragam. Sehinggalah Airman mencecah usia 4 tahun. Alur cerita dilanjutkan dengan hubungan kawan antara Aira dan Teha. Begitu juga Nurul masih diganggu Muhsin. Tapi kini Nurul mula berkenalan dengan jejaka bernama Iskandar. Iskandar baik orangnya dan dia tahu Nurul pernah ada kekasih sebelum ini. Dia tidak kisah dan tidak mahu ambil tahu tentang kisah lalu Nurul. Semasa majlis hari jadi Airman, Ejaz dan Aira dikejutkan dengan kehadiran Datuk Mukhris yang baru saja pulang dari luar negara. Itu pun Datuk Ehsan yang jemput kawan baiknya. Adakah niat Datuk Mukhris baik untuk bertemu mereka berdua? Di waktu ini, Hana tidak mahu berjumpa ayahnya. Dia rasa malu dengan sikapnya sebelum ini, serta dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Sekali-sekala Nurul dan Datin Hamidah akan datang ke rumah untuk melawat Airman. Dalam masa yang sama, mereka dapat menghidu ketegangan hubungan suami isteri. Sebagai adik dan sebagai mama kepada Ejaz, mereka ada juga menasihati pada Ejaz serta juga Aira, supaya jangan bermasam muka terlalu lama dalam alam rumah tangga. Kadangkala Aira terlalu terikut akal fikirannya dalam mendidik Airman, berdasarkan didikan Tok Wan pada dirinya dulu. Tapi pandangan Ejaz berbeza dan tak bersetuju dengan cara Aira. Ejaz bersabar melayan Aira yang kadangkala cuai dan degil, tidak ikut setiap arahan yang dia berikan. Semuanya adalah atas dasar nasihat dan kebaikan buat Aira, supaya Aira lebih berhati-hati bagi mengelakkan Airman kecelakaan. Macam mana keadaan isteri saya, doktor? Kedudukan baby songsang, isteri Encik tak mampu. Jadi kami perlu lakukan pembedahan segera untuk selamatkan baby Encik. Please, Durun. Bagi satu lagi peluang. Peluang apa lagi you nak? You dah lupa kita ni dah lama tak ada apa-apa. Keluarga yang bahagia bukan dibina di atas seorang, tetapi di antara dua hati yang saling mempercayai. Abang beli bunga ni untuk saya sebab abang nak hargai setiap pengorbanan saya bila saya jaga Irman untuk abang. Terima kasih. I love you, abang. I love you too, sayang. Tapi nanti kalau Angka jumpa Hana, Angka sampaikan kat dia yang kami dah maafkan dia. Konflik antara Nurul, Iskandar dan Muhsin. Muhsin masih berdegil untuk memujuk Nurul, tapi Nurul tetap tidak mahu kembali pada lelaki itu. Apabila Iskandar dapat tahu Nurul pernah tidur bersama Muhsin, hatinya jadi terluka dan seperti merajuk dengan Nurul. Nurul sangat marahkan Muhsin kerana tergamak buka aibnya. Muhsin tekankan hanya dia saja yang boleh terima wanita seperti Nurul. Datuk Mukhris dapatkan khidmat nasihat dari peguam tentang Hana di penjara. Dia mahukan pembebasan Hana, namun kuasa undang-undang tiada siapa boleh lawan. Selepas itu, dia tanpa sengaja terserempak dengan Muhsin. Dia tahu lelaki itu selalu bersama dengan Hana dulu. Muhsin telah diberi arahan untuk cuba melawat Hana di penjara, tapi tetap tak berjaya. Nampaknya Hana tekad tidak mahu berjumpa dengan sesiapa pun. Tapi Muhsin ada terima surat dari Hana dan dia serahkan pada Datuk Mukhris. Surat itu tertulis, "Jangan anggap I anak you selagi you tak keluarkan I dari sini. You memang nak tengok I mati dalam ni kan?" Aku nak kau buat sesuatu untuk aku. Setelah usia Airman mencecah 4 tahun, Aira sudah bersedia untuk menimang anak lagi. Namun Ejaz sepertinya tak bersetuju. Nasihat dari mak ayah Ejaz cuba turutkan, bagi mengelakkan keadaan lebih teruk lagi. Datuk Ehsan dan Datin Hamidah telah memainkan peranan sebagai orang tua yang telah banyak makan garam. Nurul sedar kekurangan dirinya. Seorang wanita yang boleh digelar rosak. Aira ada menasihati Nurul supaya kuatkan diri serta teruskan kehidupan seperti biasa. Perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Doa banyak-banyak semoga dipertemukan jodoh dengan lelaki yang menerima kekurangan Nurul. Aira yang dulu bukanlah baik mana. Dia belajar dari kesilapan diri
dan perlahan-lahan cuba berubah menjadi insan yang mulia. Disebabkan Ejaz dan Aira tidak semesra seperti sebelum ini, Ejaz telah lupa hari penting, iaitu menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Dia rasa hampa kerana dia telah kecewakan isterinya. Segala persiapan Aira telah sediakan, namun semuanya sia-sia kerana Ejaz telah lukakan hatinya. Jadi Ejaz mencari jalan untuk memujuk Aira Nadira. Bila lagi kita nak ada anak? Kedudukan baby songsang, isteri Encik tak mampu. Jadi kami perlu lakukan pembedahan segera untuk selamatkan baby Encik. Awak, percayalah saya. Saya sedia nak terima awak. Aku niat sedia lah. Aku tahu. So kau tahulah yang dia pernah tidur dengan aku secara rela. Bukan sekali, tapi dah berkali-kali. Mohsin! Alhamdulillah. Mama ingat ke Aira tak bersedia lagi nak beranak? Rupanya Aira dah bersedia ya? Anak seorang pun tak terurus. Ada hati nak tambah lagi seorang. Salah ke kalau kita betulkan balik semua yang pernah kita buat dulu? Untuk seketika, Aira merajuk dengan suaminya. Ejaz pula mula merasai peritnya menjaga seorang anak apabila Aira serahkan tanggungjawabnya pada suaminya. Tapi setelah itu, Ejaz membawa Aira serta Irman dan Nurul pergi bercuti. Di situ mereka bertemu kembali dengan Sarip dan anak perempuannya Orchid. Detik ini, mula timbul rasa cemburu dalam diri Ejaz. Dilihat Sarip masih belum mencari penganti atau ibu baru buat anaknya. Selain itu, Sarip sepertinya mengganggu percutian mereka. Baru saja Ejaz mahu makan malam berdua bersama Aira, anak Sarip pula mengganggu mereka berdua. Sarip minta maaf pada Ejaz atas apa yang jadi. Dia tiada niat pun untuk rosakkan segala apa yang diatur Ejaz terhadap Aira. Kemudian Ejaz bertemu semula dengan kawan lamanya bernama Bella. Bella bekerja di hotel tersebut. Dia puji penampilan Ejaz yang kacak dan bergaya. Selanjutnya, tempoh percutian mereka telah ditambah. Memandangkan Ejaz masih belum puas untuk bermanja dengan isteri dan anaknya. Tapi Nurul pula kena pulang kerana dia tidak boleh cuti panjang dan kembali semula bekerja. Nurul sepertinya sudah mula kembali semula pada Mohsin. Dia tahu keadaan dirinya dan hanya Mohsin saja yang boleh terima kekurangannya. Atau kata lain, wanita yang tidak suci lagi. Tapi benarkah Mohsin jujur sama Nurul? Atau dia ada niat lain untuk kenakan Nurul atas kerjasamanya dengan Datuk Mukhris? Sepanjang tempoh percutian yang telah ditambah, terdapat beberapa perkara yang terjadi yang buatkan Aira timbul syak wasangka yang bukan-bukan atau cemburu terhadap suaminya dan Bella. Yang pertama, kiriman makanan serta hadiah ke bilik. Yang kedua, kiriman sarapan pagi sebelum pergi ke gym, iaitu oats segera serta minuman. Yang ketiga, ajakan Bella makan malam bersama. Sorry Aira, ni saya dah nak kena balik dah. Tiba-tiba si Orchid ni sakit perut pula. Kirim salam saya dekat Ejaz. Yelah, nanti ada masa kita jumpa lagi tau. Baik. Okay. Cik, saya rasa silap bilik kau ni. Actually, this one pesanan daripada Miss Bella. Oh, Miss Bella. Mungkin sebab Bella tu sukakan budak kot. Itu yang bagi Aiman hadiah. Suka budak ke? Atau suka bapak budak? Kira habis ke? Ya, dah habis. Kita pergi breakfast sekali, okey? Ke tadi dah breakfast ke? Tadi abang breakfast oat dengan buah je. Tu pun abang tanya Bella, kat mana nak dapat. Tahu-tahu je dia hantar kat bilik. Boleh je beli lepas tu buat sendiri. Okey sayang, dah. Aira bertanya pada Nurul untuk pastikan, apakah sebenarnya hubungan Ejaz dengan Bella? Nurul pun tidak pasti. Setahu dia, hanya Hana saja yang pernah bertakhta dalam hati Along sebelum ini. Nurul fikir, mungkin Ejaz sudah jadi buaya darat. Ketika Aira telefon, dia dapati Irman telah hilang. Mujur Bella menjumpai Irman yang sedang tidur di sofa lobi. Kerana ini, Ejaz marahkan Aira kerana cuai. Bella menasihati Ejaz supaya jangan marahkan istrinya. Dilihat Mohsin berjumpa lagi buat kali kedua dengan Datuk Mukhris. Nampaknya benarlah Mohsin kini menjadi orang suruhan beliau. Mohsin jadi telinga kepada Datuk Mukhris, di samping kaut keuntungan di atas wang upahan yang diberi. Rupa-rupanya Mohsin yang bawa Irman ke lobi, hingga buatkan Aira cemas dan dimarahi Ejaz. Datuk Mukhris sudah mula cari pasal dengan mereka berdua.
Api cemburu Aira semakin membuak. Rupanya sepanjang hubungan dingin dia dan Ejaz, Bella adalah orang yang selalu menjadi pendengar. Dia tahu hal Aira yang pernah perangkap dengan Ejaz dulu. Ejaz cuba bertenang dan tersenyum melihat Aira Nadira yang sedang serius. Setelah itu Aira mahu mencari Erman di taman permainan dan bawa ke bilik. Dato' Ehsan selalu perhatikan anak perempuannya demi memastikan Nurul tidak buat hal lagi. Tapi Datin Hamidah tidak mahu terlalu bertegas, risau jika Nurul memberontak. Nurul pun telah tekad untuk berubah dan dia pun tidak mahu malukan keluarganya lagi. Nurul dalam masa yang sama risau dengan wanita bernama Bella. Wanita yang menjadi tanda tanya apakah hubungannya dengan Abang Longnya. Ejaz telah aturkan satu malam yang istimewa demi istri tercinta. Dia minta kerjasama Bella untuk uruskannya. Tapi berlaku satu perkara yang buatkan Aira dan Erman berada dalam situasi yang genting. Muhsin telah heret mereka berdua dan dibawa ke parking basement untuk bertemu dengan Datuk Mukhris. Di situ beliau luahkan apa yang terbuku dalam hatinya pada Aira tentang anaknya Hana di penjara. I dengan Ijaz ni dah lama kenal. Dari zaman you lagi. Wedding you guys pun, Ijaz minta tolong I yang uruskan. Sorry, I tak patut cakap benda yang dah lepas. Kenapa? Dia kata dia akan ceraikan I selepas kahwin. Sayang, apa sayang cakap ni? Salah I yang tak patut cakap benda yang dah lepas. Manalah tahu dia memang suka dengan suami orang. Sayang salah faham ni. Bella sebenarnya datang sebab Sebab orang dah bagi dia perhatian. Hana nak pergi ambil Iman. Lepas tu nak tinggi. 4 tahun aku menanggung rindu untuk menjumpa anak aku. Saya cuma nak cari kebenaran. Sebab kawan saya mati tanpa pembelaan. Ejaz semakin risau kerana isteri dan anaknya tidak muncul. Dia sudah lama menunggu bersama Bella untuk beri kejutan pada Aira. Oleh itu Ejaz balik semula ke bilik dan ternyata tiada juga. Lantas Ejaz minta bantuan Bella untuk mencari Aira dan Erman melalui CCTV hotel, serta kaki tangan hotel di situ untuk menjejakinya. Akhirnya, Ejaz telah pergi ke parking basement dan bersemuka dengan Datuk Mukhris. Setelah selesai pertemuan, Datuk Mukhris dan Muhsin beredar dari situ. Ikutkan Ejaz mahu buat laporan polis, tapi Aira melarang sama sekali. Berkaitan Muhsin, Aira akan beritahu pada Nurul supaya berhati-hati dengan lelaki itu. Jangan berjumpa dengannya lagi. Dan akhirnya Nurul menjalin semula hubungan dengan Iskandar. Hubungan mereka terputus seketika sebelum ini. Iskandar mencari ruang untuk tenangkan diri. Walau apapun, kejutan pada isteri tersayang tetap diteruskan. Perasaan Aira yang takut dan gentar tadi bertukar menjadi ceria setelah melihat hasil usaha Ejaz untuk gembirakan dirinya. Tema bunga ros merah menjadi tema makan malam untuk pasangan romantis itu. Bella pula tumpang gembira melihat pasangan suami isteri itu bahagia. Iskandar telah berjumpa dengan Datin Hamidah serta Aira untuk berbincang soal dia dan Nurul. Kelihatan mereka berdua gembira jika Iskandar disatukan dengan Nurul. Ejaz pula tidak berjumpa dengannya kerana dia sakit teruk akibat alahan. Alahan disebabkan Aira kini sedang mengandungkan zuriat yang kedua. Dia hanya terlantar di bilik. Datuk Mukhris ucapkan terima kasih pada Aira kerana tidak mengadu tentang hal kelmarin pada Datuk Ehsan. Andai Datuk Ehsan tahu, pasti akan bergaduh dan bermasam muka padanya. Kerana Datuk Mukhris terlalu ikut perasaan ketika itu. Kini Datuk Mukhris melayan saja kerana Erman dan anggap seperti cucunya sendiri. Maka berakhirlah kisah romantik antara Nadim Ejaz dan Aira Nadira. Apa benda sebenarnya, Uncle? Uncle tak buat apa-apa pun. Kalau Uncle tak buat apa-apa, kenapa sayang dengan Irman dekat basement macam ni? Uncle rasa kamu betul. Uncle minta maaf. Kita semua terluka. Tapi dendam takkan menyelesaikan semua. Saya faham perasaan Uncle. Saya pun pernah rasa macam mana sakitnya kehilangan tu. Nurul. Kau patut bersyukur kat luar kita buat report tu. Kalau tak kau dah melingkup kat dalam lokap tu lah. Aku menyesal lah bagi peluang dekat engkau. Kau mainkan aku dengan keluarga aku. Zed! Jangan nak berani sentuh Nurul. You tunggu Nurul I akan pastikan you milih I!
Abang! Abang! Apa pula ni? Apa ni sayang? Adik untuk Iman. Dia tahu ke? Semua orang tahu ke? Abang seorang je Aira bagi tahu.